Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Hafizham bin Rosdan dengan nombor pelajar S70430 akan membentangkan keunikan Malaysia sebagai pengikat dan pengerat hubungan sesama rakyat dan kesetiaan rakyat kepada negara. Keunikan yang pertama ialah sistem penggiliran ketua negara ataupun Yang di-Pertuan Agong. Malaysia mempunyai Raja Bergelar Yang di-Pertuan Agong yang bersemayam selama 5 tahun mengikut satu sistem yang unik di dunia. Baginda dipilih oleh Majlis Raja-Raja Melayu menurut kaedah dan cara yang ditetapkan dalam jadual ketiga Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Majlis Raja-Raja. Jadi apakah kaitannya sistem penggiliran ketua negara dengan cara mengeratkan lagi hubungan sesama rakyat dan kesetiaan rakyat kepada negara? Ianya berkait dengan rukun negara kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Mengikut Profesor Madya, Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, pakar perlembagaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, perkauman selalu menjadi isu sensitif dan penghayatan terhadap rukun negara adalah salah satu cara untuk kita sentiasa dapat menangani isu perpaduan. Sebagai contoh, jika ada anasir luar yang cuba untuk mencemarkan dan mengancam institusi raja-raja dan juga Yang di-Pertuan Agong dengan menghayati dan mengamalkan rukun negara kedua iaitu kesetiaan kepada raja negara, kita semua sebagai rakyat Malaysia, tidak kira kaum dan etnik, akan bersatu-satu dan bersama-sama dalam mempertahankan ketua negara kita. Ini secara tidak langsung akan mengeratkan lagi hubungan sesama rakyat dan kesetiaan rakyat kepada negara. Keunikan kedua ialah kepelbagaian kaum dan budaya tanpa asimilasi. Seperti yang kita tahu, Malaysia ialah sebuah negara bermasyarakat majmuk, kaya dengan budaya dan adat resam serta kaum dan bangsa yang berbagai. Walaupun negara lain seperti negara Indonesia turut mempunyai rakyat yang berbilang kaum, tetapi jika dibandingkan dengan negara Indonesia, mereka mengamalkan asimilasi setelah mencapai kemerdekaan. Asimilasi mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud pemaduan bermacam-macam jenis atau berbagai-bagai unsur menjadi satu. Ataupun di dalam konteks asimilasi di Indonesia, asimilasi merupakan satu proses penjatuhan dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan budaya dan identiti yang sama. Sebagai contoh, bagi kaum luar yang telah mendapat kerakyatan negara Indonesia, mereka perlu menukarkan nama asal mereka kepada nama yang bersesuaian dengan negara Indonesia. Namun, apa yang membuatkan Malaysia unik ialah sehingga kini setiap kaum di Malaysia masih mengamalkan adat dan budaya masing-masing. Seperti kaum Melayu masih menggunakan nama Melayu, kaum India masih menggunakan nama India, dan kaum Cina masih menggunakan nama Cina, sesuai dengan slogan Malaysia to Real Asia. Walaupun setiap kaum mempunyai budaya masing-masing, tetapi semua budaya tersebut adalah budaya negara Malaysia. Jadi menjadi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia, tidak kira kaum, untuk bersatu padu dan bersama-sama dalam mengekalkan budaya dan tradisi tersebut dari hilang ditelan zaman. Kerana keunikan inilah yang menjadikan imej negara Malaysia. Keunikan ketiga ialah kepelbagaian makanan sebagai pemersatu bangsa. Kepelbagaian kaum di negara Malaysia juga turut menjurus kepada wujudnya pelbagai jenis makanan di negara ini. Setiap kaum di negara ini mempunyai makanan tradisional mereka yang tersendiri, seperti kaum Melayu dengan nasi lemak ketupat dan lemak, kaum India dengan murukku dan panipuri, dan juga kaum Cina dengan kuih bakar dan kuih bulan. Makanan-makanan ini jugalah merupakan makanan yang sering dihidangi setiap kali terdapat perayaan mengikut kaum tersebut. Dan sudah menjadi norma di Malaysia, apabila terdapat perayaan, bukan kaum tersebut sahaja yang boleh meraihkannya. Malah, kaum-kaum lain juga turut dijemput untuk bersama-sama meraihkan perayaan tersebut. Dan untuk bersama-sama menikmati segala makanan tradisional yang dihidangkan. Hasil daripada kepelbagaian cita rasa rakyat Malaysia ini jugalah perpaduan itu dapat dibina. Bukan hanya sewaktu hari perayaan saja situasi ini boleh dilihat. Namun, ada rakyat Malaysia yang di pagi harinya memakan roti canai, di siang harinya memakan nasi lemak dan di malam harinya memakan mi tarik. Makanan sebagai pemersatu bangsa juga dapat dilihat apabila rakyat Malaysia tidak kira kaum bersama-sama dalam mempertahankan makanan tradisi Malaysia. Seperti satu isu hangat yang pernah tular dalam satu rancangan masakan luar negara yang melibatkan rendang ayam. Itu sahaja untuk pembentangan saya. Sekian, terima kasih.